Dan kalau nak dakwah, tak payah ulangi dekat luar. Yang dalam saya tak ada kekebalan. Apa-apa yang ucap oleh adun tak ada kekebalan kalau ini melibatkan atas hutan. Buatlah laporan, minta siasat. Kita akan berpegang teguh tentang apa yang kita nyatakan. Tak ada kekebalan langsung. So janganlah main-main dalam perkara ini. Sekarang saya rasa semua ada kan. Kita nak merujuk kepada apa yang dinyatakan pada pembangkang tadi, kerana mereka sekali lagi telah cuba mengelirukan Dewan dengan fitnah. Satu ialah tentang apa yang saya nyatakan. Semua dengar dengan jelas bahawa istilah yang saya gunakan bukanlah seperti yang dinyatakan oleh pihak pembangkang, di mana saya gunakan terancam, tapi mereka mati-mati pun cakap saya gunakan roboh. So saya rasa sekarang fakta telah dibuktikan, kita tak tipu. Yang tipu itu pembangkang sendiri. Dan saya terkejut bila Ketua Pembangkang masa itu menyatakan nak lapor kepada SPRM. Tentu saya kira tak ada tak sempat untuk jawab bila saya cakap ini memang satu pembohongan. Minta dia tarik balik nak buat kepada SPRM, tapi dia tak nak. Saya harap dia dilaporlah dan buktikan siapa yang cakap benar. Kalau tentang apa yang direkodkan dalam pita rakaman pun nak lapor kepada SPRM, bila dia kalah dalam bertikam lidah, saya rasa itu menunjukkan standard pembangkang sekarang. Sebenarnya masalah yang mereka hadapi sekarang ialah masalah dia rasa pedas. Ada peribahasa Melayu yang cakap siapa makan cili, dia rasa pedas. Masalah sekarang ialah dia rasa pedas, kerana mereka telah berbuat salah. Saya tak faham mengapa UMNO boleh cakap saya membuat kenyataan menghasut, bila bukan saya yang robohkan kuil Hindu. Yang robohkan kuil Hindu adalah di bawah PPSB yang dipengerusikan oleh UMNO. Yang robohkan kuil Hindu ialah pengerusi dari UMNO. Tapi sekarang saya pula dipersalahkan. Semua pun saya tak robohkan kuil Hindu. Yang robohkan kuil Hindu pengerusi PPSB dari UMNO. Tapi mengapa saya yang menghasut bila mereka yang robohkan kuil Hindu tak menghasut? Ini yang saya tak faham. Something very wrong there. Dan kalau mereka nak buat laporan, saya nak bagikan sedikit peringatan dan kuliah kepada mereka tentang undang-undang lah, iaitu di bawah Undang-Undang Malaysia. Kalau anda buat sebarang kenyataan menghasut dalam Dewan, tidak ada kekebalan undang-undang, anda boleh terus didakwa. So saya rasa di sini buatlah laporan polis, kerana apa yang saya sebut dalam Dewan tak ada kekebalan undang-undang. Ini dinyatakan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan juga di bawah Akta Hasutan. Nah, saya memang pakar tentang Akta Hasutan kerana saya pernah menjadi mangsa Akta Hasutan. So tak lepas punya. Apa yang saya nyatakan dalam Dewan tak lepas. So sila buat laporan polis. Biar polis siasat, biar ditentukan sama ada ini adalah satu hasutan. Saya rasa kalau tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh UMNO, lagi banyak yang lagi teruk lah, yang kita tidak, yang kita boleh timbulkan. Mei 13 dan sebagainya, sampai mak panggil tentera juga, lagi teruk. So di sini saya rasa yang jadi perkara pokoknya, mereka cuba alihkan kesilapan mereka. Yang pertama, cuba alihkan kesilapan mereka dengan menyatakan saya menghasut, bila bukan saya yang robohkan kuil Hindu. Yang robohkan kuil Hindu ialah PPSB, di mana pengerusi datang daripada UMNO.
Yang pertama. Kedua, mereka cuba buat fitnah dengan putar belikan apa yang sebenarnya saya cakap dalam Dewan. Saya rasa ini didengar oleh semua pemberita dengan jelas apa yang saya nyatakan, dan kita boleh lihat verbatim dan pita rakaman. Ini semua boleh buktikan. Yang ketiga, cuba alihkan kesalahan kepada parti PAS hanya kerana salah seorang pekerja adalah seorang ahli PAS. Ini betul-betul tak ada standard lah. Kerana pengerusi PBSB adalah dari UMNO, dan pegawai kena bertugas bertindak sebagai mengikut arahan. Sebagai pegawai kena mengikut arahan. Kalau tak betul, ambil tindakanlah. Tapi mengapa tak berani ambil tindakan? Menunjukkan mereka hanya berjalan tugas. Kalau seorang berjalan tugas, takkan dia akan dipersalahkan. Saya masih ingat ada seorang OCPD polis, sekarang menjadi Setiausaha Putrajaya, Setiausaha PAS Selangor kan. Oleh OCPD, dia pegawai kanan polis. Semasa dia jadi polis, dia mesti ikut arahan. So kita tak persalahkan dia. Dia ikut arahan orang atas. Yang buat tak betul ialah orang yang paling atas sekali, bukan dia. Lepas itu bila dia bersalah, dia masuk PAS. Tapi apa yang dia lakukan semasa jadi pegawai polis, dia kena ikut arahan. Itu tugasnya. Yang bagi arahan itu, saya ingat sebagai pengerusi tak boleh lari lah. Jangan cuba lari lah. Dan di sini saya sekali lagi menyatakan, Pendirian Kerajaan Negeri dan juga Pakatan Rakyat ialah kita tak minta, kita sudah berhati baik. Kita tak minta itu Dato' Sri Helmi letak jawatan sebagai pengerusi. Kita hanya minta bahawa dia mesti memohon maaf kepada masyarakat Hindu dan India yang terkilan, yang amat terkilan dan amat kecewa dan sakit hati tentang perubahan pil Hindu lebih 40 tahun yang dibuat tanpa notis. Itu yang mereka, itu yang saya rasa dia harus buat sebagai pengerusi PBSB. Bukan saja dia, Chor Solik pun serupa sebagai Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang punya pengerusi. Minta maaf, kita tak desak dia letak jawatan. Kalau kita nak main politik habis, kita akan minta dia letak jawatan. Tak ada. Kita tak minta mereka letak jawatan. Kita hanya minta maaf kepada masyarakat India dan kaum Hindu, dan bina balik ke Hindu saja. Itu saja. Itu saya rasa tak lebih. So jangan sekarang cuba alihkan kesalahan kepada saya kerana cakap saya menghasut, bila bukan saya yang robohkan pil Hindu. Yang robohkan pil Hindu pengerusi PBSB, di mana pengerusi datang dari UMNO. Kedua, jangan salahkan Pulau PAS. Tengok, dia semua dia salahkan, tapi bukan kita yang roboh. Yang ketiga, nak salahkan speaker lagi. Minta SPRM. Came out. Itu Malaysia Kini pun dah keluar. Salahkan SPRM. Dia cakap apa? Manipulasi. Manipulasi what he said. Threatened to loss, alleging that has been manipulated. Tengok, ketua pemangkang mana boleh cakap macam itu tadi, bahawa itu handset verbatim telah dimanipulasi, bahawa pita rakaman kita manipulasi. Apa ni? Ini tak ada standard tak? Semua pun saya tahu kita memakan nak bersara, tapi bersara secara bermaruah lah. Bukan macam ini. Ini bersara tanpa maruah. So dia nak bawa kepada laporan polis kepada MACC. Okey? Bawalah. Kita tunggu bila-bila. Mana itu handset boleh manipulasi? Ini sekarang dia salahkan. Satu, saya. Dua, Taliban PAS. Tiga, speaker PKR. Tiga-tiga berbantai. So itulah yang kita cakap, yang mereka sekarang
sensitive. You know, there's always a Shakespearean expression, you don't protest too much. Mengapa? Dia buat satu reaksi yang saya rasa lebih banyak. Mengapa? Kerana silap, tak dapat jawab. Mengapa robohkan kuil Hindu tanpa notis? Sehingga hari ini tak berani mohon maaf, tak bina balik kuil Hindu. Itu yang dituntut saja. Kita tak minta mereka letak jawatan, tak ada. Minta maaf. Yang berhormat saudara tidak bahawa sehingga hari ini Yang Berhormat Teluk Bahang belum minta maaf atas perubahan kuil Hindu yang dilakukan di kawasan PBSB. Dan sekiranya ini adalah satu kesilapan, mengapa tak mau minta maaf, tak ambil tindakan ke atas pegawai yang bertanggungjawab? Saya rasa ini menunjukkan bahawa memang UMNO dia cakap dia tak resist, tapi dari tingkatannya memang 100% resist. So dalam perkara ini saya harap beliau boleh memberikan penjelasan. Tuan Speaker, saya dah bagi tahu kepada Dewan ini bahawa saya akan saya akan bawa perkara ini kepada mesyuarat lembaga pelabuhan, dan masa itu kita bincang dulu apa nak buat. Tapi untuk makluman tambahan tuan, pegawai yang berkenaan ni dia pegawai yang mengarahkan supaya kuil ini diroboh adalah sebenarnya ahli PAS. Kalian dia 6588852. Yang dia pengundi di Suruhanjaya. Ini kawan tuan, kawan. PAS, ahli PAS. Ahli dia. Siapa dia namakan? Saya dah sebut banyak kali dah nama pun. Bukan, sekarang kita macam ni. Seperti yang saya sebut, minta maaf lah. Minta maaf. Kalau salah, minta maaf. Bukan sahaja Yang Berhormat daripada Teluk Bahang kena minta maaf, tapi Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan, iaitu Datuk Seri Dr. Chua Saleh pun kena minta maaf. Ini adalah satu perkara yang berkaitan dengan kebebasan agama. Kalau ini boleh berlaku sebelum pilihan raya besar, selepas pilihan raya besar, sekiranya UMNO kembali berkuasa, saya rasa semua kuil Hindu terancam. Ini very specific. Ini saya tak main-main di sini. Ini very specific statement. Saya tak main-main di sini. Semua kuil Hindu boleh terancam. Tak ada. Nah, dia duduk. Ini tak betul. Semua kuil Hindu boleh terancam. Tak betul. Dia duduk. Saya ingat duduk. Ini bukan sesuatu perkara yang boleh dimainkan. Duduk.